Hadirin hadirat muslim sambungan surah Ali Imran muka surat 51 ayat 10. Alhamdulillah hadirin hadirat muslimat sambungan surah Ali Imran. Ini surah yang ke-89. Pagi kata Allah kita ikut turut surah, turut nuzul. Malam kita ikut turut sama juga. Malam yang pagi sama. Ya. Dari mana surah Ali Imran kita, surah yang ke-89 selepas surah Baqarah. Kemudian kita baca surah Anfal. Kemudian kita kembali surah Ali Imran. Ikut turut nuzul, ikut turut nuzul. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala letak surah Ali Imran selepas surah Baqarah. Ikut turut nuzul Baqarah, tak habis Baqarah sampai ayat Ramadan. Selepas Ramadan berlaku Badar. Maka tu surah Anfal, Anfal ni Badar. Itu apa yang berlaku di Badar. Dan bila habis surah Anfal, turun surah Ali Imran. Dari surah ni ada tentang peperangan Uhud. Setelah Badar berlaku, tapi dalam Quran Allah Ta'ala letak surah lepas surah Baqarah, surah Ali Imran. Dan Allah Ta'ala namakan surah ni, walaupun peristiwa besar dalam surah ni, surah Uhud, tapi Allah namakan Ali Imran, keluarga Imran. Siapa dia Imran? Nabi tak jelas. Nabi tidak jelas. Cuma Imran datuk pada Nabi Isa AS. Datuk dia. Dia cerita dia tentang isteri Imran yang mengandung, mengharapkan anak lelaki, keluar anak perempuan, Maryam, mak Nabi Isa. Jadi hikmah Allah SWT. Berani kita sudah bicara kenapa Allah kata nama surah ni Ali Imran. Dan hadis tak ada, tak cerita. Sedangkan tajuk surah ni penting. Dia Allah ke depan Baqarah, selepas Fatihah Baqarah. Kemudian Ali Imran. Siapa dia Ali Imran? Semua gharib, semua. Dia menarik perhatian. Surah yang begitu hebat Baqarah. Dan itu ada ayat kursi, dan itu ada kisah Nabi Ibrahim, dan itu ada kisah malaikat, ada kisah Nabi Adam. Pada surah-surah yang nama Nabi ada, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi SAW ada. Tapi Allah namakan Baqarah, dan kita sudah bicara. Yang surah yang ketiga Ali Imran. Ini pun menarik perhatian. Kenapa surah yang besar ni dinamakan Ali Imran? Siapa dia Ali Imran? Satu orang yang mana tidak dikenali dari sudut zahir kita. Tapi hikmah dia, sebab apa yang berlaku pada Imran dia juga keluarga dia mirip apa yang berlaku pada Nabi sekarang. Ketika mana Quran diturunkan, yang mana percubaan daripada ulama-ulama Yahudi nak hapuskan Nabi, nak hilangkan Nabi, tidak mahu sabitkan Nabi dengan nubuah. Kerana hasad mereka, kerana dengki mereka, seperti mana yang berlaku pada Imran dan juga keluarga Ali Imran. Orang Yahudi cuba, ulama-ulama Yahudi cuba jatuhkan keluarga Ali Imran, cuba jatuhkan Nabi Isa, cuba jatuhkan mak dia dengan berbagai tuduhan, berbagai fitnah. Dituduh mak dia pelacur, Isa ni, dan pembawa ajaran sesat. Macam-macam sampai ke sekarang. Jadi surah ni Allah SWT nak bagi tahu pada Nabi, nak bagi tahu pada para sahabat, dan nak bagi tahu pada kita sampai hari kiamat. Siapa sahaja yang ke depan ke perintah Allah, Allah SWT akan muliakan. Betul ayat ni, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Dalam surah ni. Dalam surah ni Allah SWT bagi tahu pada kita kemuliaan ini adalah genggaman Allah. Satu orang yang mana Allah telah berusaha untuk muliakan dia, tak ada siapa boleh hina dia. Walaupun ulama-ulama Yahudi, cilik pandang, profesor-profesor, pakar-pakar semua ni menafikan, menghina kan,
Nabi Isa dia mak dia. Tapi bila orang ni Allah Taala nak mulia, kata Allah Taala letak nama dia dalam Quran. Dia kata sampai hari kiamat. Jadi isyarat daripada Allah SWT kepada Nabi, kepada para sahabat, daripada kita yang baca Quran. Dan dalam kunut kita, wala fa innaka taqdi wala yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walaik wala ya'izzu man 'alaik. Itu ikrar yang kita ucap. Sebab tu tak ada amin. Bila waktu imam baca fa innaka taqdi wala, ya Allah, kamu yang buat putusan, tak ada siapa boleh buat putusan. Iman orang mukmin. Sebab tu satu umat yang sangat kuat, umat yang tak kesal, umat yang bagi kesal pada seluruh hal. Fa innahu la yadhillu man walaik. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang menodokong perintah Allah, orang yang perjuangkan perintah, tidak akan hina. Dan wala ya'izzu man 'alaik, dia tidak akan mulia orang yang menentang Allah. Walaupun pada satu ketika nampak orang yang menentang Allah ni nampak mulia, seperti mana Fir'aun, seperti mana pembesar-pembesar Mekah, sejarah-sejarah yang lalu, dan seperti mana ulama-ulama Yahudi. Dan walaupun zahir nampak Maryam AS dihina, Nabi Isa dihina, tapi tengok bila Allah nak mulia. Jadi surah yang kita baca, dia dengan jazbah begini, surah ni diturunkan dan Nabi baca daripada sahabat baca. Sebab Quran ni dia untuk tasliyah, untuk bagi kekuatan pada Nabi daripada para sahabat. Dekat dia suhana di Madinah. Nabi berhadapan dengan ulama-ulama Yahudi. Ini tahun ketiga setelah berlaku Badar. Badar berlaku tahun kedua setelah Nabi hijrah. Orang setengah pendatangan yang begitu kuat daripada ulama-ulama Yahudi cuba menafikan nubuah Nabi. Jadi Allah Taala turunkan surah, dia namakan surah ni Al-Imran. Mana Nabi ni mirip hampir dengan apa yang berlaku pada Nabi Isa AS. Pada bagaimana mukadimah surah ni, mula sekali tentang Allah, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha, kemudian tentang Quran, kemudian tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala bagi kita ada satu golongan manusia ni yang mana cuba cari jalan untuk besarkan manusia daripada kebenaran dengan gunakan kitab Allah, itu ulama-ulama Yahudi. Lepas tu jalan selamat dia lagu mana? Ayat akhir. Sebelum ayat yang kita baca ni kan tak ada inabah pada Allah. Dua ayat akhir sebelum ayat kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini jalan hidayah. Bila kita keliru, bila kita diuji dengan keadaan begini kan, sebab tu kita kena tawajih pada Allah. Ini Nabi daripada sahabat hadapan dengan ciri pandai, berbeza di Mekah ni, sekarang di Madinah. Profesor belakang ni, orang ada kitab belakang ni. Jadi umat yang baru nak bangkit. Kamu tambah Ansar, khususnya orang yang mana terkesan dengan Yahudi. Jadi ciri pandai menafikan. Ini bagi kesan sebenarnya. Jadi sebab tu turun panduan daripada Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang kedua apa? Rabbana innaka jami'un nas. Yang kedua akhirat. Itu penawar panduan daripada Allah SWT. Kemudian ayat yang kita baca ni sambungnya dia, Allah Taala bagi tahu hakikat. Orang yang menentang Allah, orang yang kufur pada Allah ni, harta mereka, puak mereka, anak-anak mereka ni, innal ladzina kafaru, Allah Taala bagi tahu sesungguhnya orang kafir yang menentang, tidak mahu tunduk pada Allah, tidak mahu beriman dengan Nabi, tidak mahu ikut Nabi sekalian. Ini gambaran surah mana diturunkan. Allah Taala bagi tahu hakikat bahawa harta mereka lan tughni anhum amwaluhum, harta mereka tidak dapat bagi menafkah sedikit kepada mereka. Begitu juga anak-anak mereka, puak-puak mereka, daripada azab Allah SWT sedikit. Wa ulaika hum waqudun nar, itulah mereka yang mana akan jadi waqudun nar, berbakar dalam api neraka. Jadi kayu api dalam neraka. Kada bi ali Fir'aun, seperti mana apa yang telah menimpa Fir'aun dan juga tentera-tentera dia, pengikut-pengikut dia, ahli Fir'aun, orang yang dokong Fir'aun sebelum ni. Dan juga walladina min qablihim, dan orang yang mana sebelum Fir'aun, sebelum pengikut Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, umat sebelum ni yang menentang para anbiya. Dan kesemua mereka tu Allah Taala bagi tengok tu kan, Allah Akbar, kadzabu bi ayatina. Kesemua mereka tu dosa yang sama. Kadzabu bi ayatina, mempertikai, mendustakan perintah-perintah kami, perintah Allah yang Allah Taala tunjuk. Lalu fa akhadhahumullahu bi dzunub, lalu Allah Taala telah hukum mereka, Allah Taala azab mereka dengan sebab apa? Dengan sebab dosa mereka.
Tapi suasana keadaan di zaman mana-mana pun dia cuba timbul ke suasana bahawa perintah Allah Ta'ala ini tidak besar. Tidak besar. Ya Allah Ta'ala, lalu fa'akhadahum Allah Ta'ala telah tangkap mereka, telah hukum mereka dengan sebab apa? Bidunubihim, sebab dosa mereka. Dosa ni menyebabkan murka Allah SWT, dia menyebabkan segala musibah. Dan hadirkan bagi dua orang yang berkasih saya tidak berpecah, tidak balah, melainkan kerana dosa yang dibuat oleh salah seorang. Salah seorang. Ini menyebabkan jauh lah. Wallahu syadidun iqab. Hukum Allah ni sangat keras. Qul, bagi tahu, bagi ancaman pada orang yang menentang Nabi. Qul lil ladina, katakanlah pada orang yang menentang Allah dan Rasul. Sampai hari kiamat, satughlabun, kamu akan kalah. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan di akhirat kamu akan dibangkitkan, dimasukkan dalam neraka. Wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat tinggal. Boleh datang dalil Allah Taala. Qad lakum ayatun fi fi'atain taqata. Sesungguhnya telah jelas pada kamu bukti berkenaan dengan janji Allah ni, kebenaran ni. Berkenaan dua pasukan yang mana berjumpa ketika mana di Badar. Ni ayat ni Allah Taala istilah. Bagaimana nusrah Allah, bagaimana bantu 300 lebih lawan 1000. Bila mari bantu Allah SWT. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu golongan berperang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi golongan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bantuan Allah kan yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka lihat para sahabat ni dua kali ganda dengan mata kepala mereka sendiri. Sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang berlaku bila peperangan tercetus. Sebelum peperangan tercetus, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang mukmin, orang kafir ni lebih kurang hamba kita. Dan Allah Taala lihat ke orang kafir, lihat orang mukmin ni sikit supaya berlaku. Tapi bila tercetus saja, rupanya bilangan orang Islam lebih ramai lagi. Ini di antara bentuk bantuan Allah SWT kepada Nabi dan sahabat. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah SWT boleh bantu, dia boleh bagi pertolongan pada siapa yang dia kehendaki. Inna fi dhalika la'ibrah li ulil absar. Demikian itu ibrah, pengajaran bagi siapa dia? Bagi orang yang mana mata hati dia jelas, terbuka, li ulil absar, berhati. Basirah ni guna kewarasan dia, guna mata hati untuk lihat sesuatu. Batu ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf. Sepahut cerita Nabi Yusuf daripada kecil. Siapa ke dia dibuat, dijual, jadi hamba, difitnah, dipenjara. Kemudian Allah SWT keluarkan dia jadi menteri. Adik-adik mari minta bantuan, semua tu cerita tu. Akhir habis kisah Nabi Yusuf, Allah Taala kata kepada Nabi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah inilah jalan. Ajak jalan Nabi, ajak orang pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan basirah. Basirah kepada dia dengan sangat jelas tentang Allah. Jelas tentang Allah kepada dia. Surah Yusuf, bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu berlaku hanya dengan izin Allah SWT. Dia tak terkesan dengan suasana, dengan keadaan. Terkesan dengan suasana dan keadaan. Yang dia terkesan dengan perintah Allah SWT. Dan ini basirah. Basirah. Dan ini Allah Ta'ala beritahu orang yang ada basirah ni, dia sangat jelas nak bantu Allah ni kedatang bila satu orang itu tak perintah Allah SWT. Dia orang yang menentang Allah ni tidak akan dapat bantuan Allah SWT. Batu mizaj nubuwah, kita kena pastikan bagaimana setiap daripada kita, setiap daripada, untuk dapat bantuan gaib daripada Allah ni, maka umat ni kena ada hubungan, kena ada takluk dengan Allah. Setiap orang dia tak ada jalan shortcut kan? Tak ada. Tengok Nabi dia para sahabat. Tengok lepas ni surah Al Imran yang kita akan baca ni. Apa yang berlaku di hukum? Nabi sendiri ada. Bila segolongan saja durhaka kepada Allah SWT, maka bantuan akan dia angkat. Bantuan turun dah. Dia berlaku sikit kan? Baik, Nabi ada. Begitu di Hunain. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum. Apa ya sekarang?
Bagaimana bersurah Allah Taala? Kita tak boleh tengok natijah keadaan. Pasti orang Islam dah amal apa semua. Amalan. Amalan orang Islam. Jadi ketika mana surah ini diturunkan, tarbiyah Nabi dan tarbiyah para sahabat. Jadi Allah Taala bagi tahu apa yang berlaku di Badar. Kemudian ayat zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Ini Allah Taala bagi punca manusia derhaka pada Allah. Punca manusia. Kerana dunia. Kerana dunia. Orang Mekah sampai sekarang ni menentang Allah, menentang Rasul ni. Kerana dunia ni. Mereka fikir kalau kita terima dakwah Muhammad, dak Mekah dalam bahaya. Mekah bahaya, dakwah Nabi ni bahaya. Punca dia kerana dunia ni. Kerana dunia ni. Zuyina, jadi Allah Ta'ala bagi itu hakikat dunia. Zuyina, dihias pada manusia dunia. Hubbus syahwat, suka pada benda-benda yang mana untuk menyempurnakan tutup syahwat manusia. Daripada apa dia? Daripada jenis wanita-wanita. Kalau wanita lelaki, wal banin, anak bina, puak-puak, kaum kerabat, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang bertimbun-timbun. Al-qanatir, harta yang banyak. Al-muqantarah ni yang berlipat kali ganda, ataupun yang mana solid, tak tergugat. Daripada apa? Daripada emas dan juga perak. Dan juga wal khairil musawwamah, kenderaan yang mewah. Ni kuda yang mana bertanda, kayak kuda biasa, kuda yang berjenama, kenderaan yang wal an'am, dan ternakan, dan juga tanaman. Wal haus. Kemudian tengok Allah Taala bagi dzalika mata'ul hayat, itu semua tu nikmat yang sementara di dunia. Allah Taala begitu. Dzalika mata'ul hayati dunia, kesenangan yang sementara. Taala bagi di dunia. Wallahu indahu husn, dan Allah SWT di sisi dia ni husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Apa dia? Qul, katakanlah wahai Muhammad, A'unabbi'ukum bi khairin min dzalik. Maukah aku bagi tahu pada kamu tentang usul Quran? Maukah aku bagi tahu pada kamu tentang sesuatu yang lebih baik lagi daripada semua, daripada yang Allah tersebut ayat atas. Min dzalikum. Ini cara Allah SWT, sebab nak didik manusia ni supaya yakin dengan akhirat, yakin dengan dia kena ada gala ganti. Jadi Allah Taala terbiah Nabi dan para sahabat. Batu mereka dapat kawal diri mereka. Dapat kawal diri. Batu kita kena tengok kehidupan para sahabat. Kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat depan kita. Kalau tidak, kita akan buat andaya sendiri. Dari sudut kehidupan pun. Sudut kehidupan ni. Nabi satu hari kan jalan Muslim. Tengok kubah. Nabi kata kubah apa dia? Tak begitu, fulan bin fulan. Maka Nabi pergi. Maka bila orang itu balik, kemudian jiran-jiran dia bagi tahu, tadi Nabi lalu depan rumah kamu. Nabi tanya tentang kubah, tentang kamu. Kemudian dia ingat Nabi cari dia pergi jumpa Nabi. Dia bagi salam pada Nabi, tak jawab salam. Dia bagi salam lagi, Nabi tak jawab. Dia pergi depan Nabi, Nabi balik. Maka dia heran, dia balik tanya jiran dia. Dia kata, apa Nabi tak si jawab salam dia? Nabi ada kata apa dia? Maka orang tanya, Nabi tanya kubah. Nabi tanya, wah. Maka dia kata ni sebab dia. Dia putus. Jelasin pertama. Itu hadis dari adab mufrad dalam kitab Bukhari. Yang Nabi bagi tahu berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan rumah ni. Rumah ni sekarang keperluan. Jadi sahabat putus. Bila Nabi lalu, Nabi tengok tak ada dah. Maka dia mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi bagi tahu. Baru Nabi cakap dengan dia. Tengok Nabi tarbiyah para sahabat. Nabi tarbiyah isteri dia, anak dia, keluarga dia. Batu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu buat keputusan untuk robohkan rumah Nabi, untuk besarkan masjid Nabi. Itu hari paling menyedihkan mereka.
Semua sahabat. Ini keputusan daripada sahabat Muhajirin dengan Ansar untuk roboh ke rumah Nabi. Dan semua untuk besarkan masjid Nabi. Dan mereka pasang. Tapi itulah yang menyedihkan. Mereka sedih bukan sebab kerana takdis ke tempat tu dah. Tidak ada sifat takdir. Tapi kerana rumah Nabi sendiri itu cukup dah untuk ajar tarbiyah tabi'in yang mari, untuk bagi tahu tentang hakikat dunia. Dengan bawa tabi'in orang yang baru nak tahu tentang hakikat kehidupan Nabi, buat tengok ziarah rumah Nabi. Di situ cukup tarbiyah. Tapi orang mukmin, Nabi dan para sahabat, kita boleh tengok kisah Umar bila dengar berita Nabi telah ceraikan isteri dia, telah ceraikan anak dia, Hafsah. Sayyidina Umar gegah kaki, nak minta izin dengan Bilal untuk ziarah Nabi. Kali pertama Nabi tak izin, kali kedua. Kemudian bila Nabi izin, tengok Nabi tidur atas tikar, berdaya atas belakang. Sayyidina Umar kata kepada dia, ya Rasulullah, kamu kekasih Allah, keadaan begini kamu, sedangkan Kisra dengan Kaisar begitu mewah mereka. Bila Nabi dengar saja ucapan Sayyidina Umar kan, Nabi betul kan, Nabi marah kan. Wahai Sayyidina Umar, kamu tak perhati lagi bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Tengok cara Nabi SAW. Supaya sahabat tidak terkesan kan. Ini jelas utama. Dan ini dalam Quran ini cara Allah SWT. Lepas cerita tentang sifat manusia, jibillah kita memang terkesan dengan dunia. Tapi orang mukmin, Allah SWT tarbiyah mereka. Bagi tahu, katakanlah, mahukah aku bagi tahu pada kamu yang lebih baik daripada itu? Tapi tengok, lilladzina taqaw. Tapi ini lebih baik daripada semua itu untuk orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jannah, kebun-kebun syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini gambaran sedikit, gambaran yang mana untuk gambar kita tentang syurga, yang mana mala ain wala uzunun sami'at. Tak nak gambar sebenarnya. Dia nak gambar seperti mana orang dulu tak nak gambar kat dia sekarang. Tak ada sekarang. Dia nak gambar. Begitu juga Allah SWT gambarkan dalam syurga. Tapi hakikat sebenarnya dia lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Kebun-kebun yang begitu hebat mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya, wa azwajun mutahharah. Dia bagi mereka pasangan yang suci. Dia yang lebih besar lagi, waridwan minallah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu Wa Taala jelas tentang hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu اللهم اغفر لنا ما تهد وترضى وجعلنا اخرتنا خيرا وبنا بالاخره والمسلمين. سبحان الله.